Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Syafiq Khairin bin Muhammad Sofi. Nombor pendaftaran 16 DKA 20F11026. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aikal bin Saidan, nombor cik 16 TKA 20F11030. Nama saya Nur Alia Sofia binti Rizal dari kelas DKA 3B, nombor matrik 16 DKA 20F11034. Assalamualaikum and nama saya Alisha Zona binti Harmizan, nombor matrik 16 TKA 20F11040. Okay. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang case study bagi subjek di sisi 30103 Highway and Traffic Engineering yang telah kami lakukan selama 2 minggu ini. Saya akan membentangkan tentang task 1. Okey, dalam slide ni kita boleh nampak dia punya isi kandungan yang terdapat dalam task 1. Okey, ni terdapat beberapa topik yang saya akan cerita dan saya akan tunjuk. Okey. Task 1 ini arahan dia adalah kenal pasti tempat-tempat di Malaysia yang mempunyai risiko kemalangan seperti gambar rajah yang diberi. Okey. Untuk pendahuluan, saya akan tentu tentang maksud kemalangan. Okey. Kemalangan ini dia merujuk kepada turutan kejadian yang berlaku secara tidak sengaja dan tidak dirancang ataupun lebih sering kali tanpa sengaja lah. Ianya berlaku melalui gabungan beberapa sebab, iaitu perbuatan yang tidak selamat atau keadaan pada waktu itu adalah tidak selamat. Okey, sebagai contoh yang saya boleh bagi adalah kemalangan jalan raya, kemalangan tercucuk benda tajam, kemalangan jatuh tangga, kemalangan tergelincir dan sebagainya boleh didefinisikan sebagai kemalangan. Okey. Perkataan kemalangan ni ianya diambil daripada perkataan asas, iaitu malang. Okey. Malang dan kemalangan ni boleh sering kali dikaitkan sebab okey, malang ni tidak berbau. So kemalangan ni pun kita tak tahu bila dia akan berlaku. Kita bukannya rancang kemalangan. So memang boleh dikaitkan lah. Dan dia memang signifikan sekali dengan perkataan malang ni. Okey. Kemalangan ni dia tidak merangkumi kejadian yang disebabkan oleh kesilapan seseorang. Ataupun kita tahu dia tu cuai, kita tahu punca dia. Okey, sebagai contoh, jika dia cuai dan gagal mengambil langkah berjaga-jaga, kita boleh dia tidak didefinisikan sebagai kemalangan sebab kita tahu punca dia. So, bila kita tahu dia punya kecuaian dia boleh dipertanggungjawabkan atas kecederaan yang berlaku kepada dia terhadap orang lain ataupun terhadap harta benda. So kita tahu punca dia bukanlah kemalangan. Okey. Dalam erti kata kemalangan sebenar ni, tak ada siapa pun yang boleh dipersalahkan sebab kita tak rancang kemalangan ni. So kita tak tahu bila nak berlaku apa semua. So itu adalah kemalangan. Okey. Dekat bawah ni saya sertakan beberapa kesan kemalangan. Okey, yang selalu kita tahu kalau kemalangan mesti akan ada kecederaan fizikal kepada individu. Tak kiralah kecederaan tu ringan ataupun berat. Sebagai contoh, kalau ringan macam luka, lebam ataupun pendarahan yang sikit je lah, itu adalah contoh yang ringan. Kalau berat, mungkin pendarahan otak yang bila kemalangan dia melibatkan kepala ataupun terputus anggota badan, yang tu adalah jenis kecederaan yang sangat berat. Okey, yang kedua adalah kerosakan harta benda. Okey, kerosakan harta benda ni contoh bila berlakunya kemalangan, mungkin dia terlanggar papan tanda untuk elok kan. Dia terlanggar papan tanda, terlanggar divider, terlanggar lampu isyarat, terlanggar lampu jalan dan sebagainya. Okey. Okey, untuk slide ini pula, tadi saya dah cerita maksud kemalangan secara umum, ataupun secara istilah umum lah, general. Okey, sekarang saya akan spesifikkan lagi tentang maksud kemalangan jalan raya. Okey, kemalangan jalan raya ini boleh didefinisikan sebagai perlanggaran yang berlaku antara kenderaan secara tidak disengajakan. Sebagai contoh, seseorang pemandu itu hilang kawalan ke atas kenderaan yang dipandu sehingga boleh tercetus atau menyebabkan kecederaan dan kematian. Okey, mengikut Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, kemalangan jalan raya ini ditaktifkan sebagai kemalangan atau kejadian yang mana kerosakan berlaku ke atas mana-mana orang awam, harta benda,
kenderaan, struktur atau haiwan dan berlaku di mana-mana jalan awam, termasuklah jabatan, terowong, hentian sebelah, jalan bertingkat, jejambat, plaza tol dan sebagainya. Okey, kemalangan jalan raya ini melibatkan sama ada kenderaan motor, basikal, beca, pejalan kaki dan lain-lain jenis kenderaan yang wujud. Okey, kat sini kita dapat tahu kemalangan ini dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Tak kiralah dia uh, penunggang motosikal, pemandu kereta, pemandu lori, pemandu bas, pejalan kaki, penunggang basikal dan sebagainya. So, kita kena berhati-hatilah semasa menggunakan jalan untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okay, slide yang seterusnya adalah faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, kemalangan jalan raya juga boleh dikatakan sebagai satu tragedi yang melibatkan semua pihak, sama ada kita sebagai pemandu ataupun sebagai penumpang ataupun sebagai pejalan kaki. Oleh itu, kita perlu mengenal pasti terlebih dahulu punca-puncanya sebelum kita nak atasi sesebuah masalah kemalangan ataupun dalam usaha untuk kita mengurangkan uh, kemalangan jalan raya daripada berlaku. Okey, kat sini terdapat beberapa faktor yang saya dapat cari. Okey, faktor yang paling utama adalah sikap terburu-buru dan mementingkan diri sendiri. Okey, sikap terburu-buru dan mementingkan diri sendiri ini adalah contoh yang paling signifikan lah yang kita boleh kaitkan dengan kemalangan yang berlaku. Okey, situasi yang saya boleh bagi, contohnya seseorang pemandu ini dia telah terlewat untuk pergi kerja. So dia pandu kenderaan secara melulu dan tidak mengikut peraturan. Itu seperti berhenti di lampu isyarat, berhenti di simpang dan sebagainya. Okey, perkara seperti ini boleh menyebabkan kemalangan itu berlaku. Okey, kemungkinan pada waktu yang dia bawa tu tak berlaku pun kemalangan, tetapi kemungkinan untuk berlaku kemalangan tu tetap ada. So kita perlu buang sikap terburu-buru dan mementingkan diri sendiri ketika menggunakan jalan raya, sebab benda macam ni dia boleh melibatkan orang lain. Okey. Faktor yang kedua adalah faktor keadaan jalan raya. Sebagai contoh, permukaan jalan licin semasa hujan ataupun terlalu banyak lubang ataupun lebih orang panggil potholes di atas permukaan jalan. Okey. Keadaan jalan ini juga merupakan faktor penyumbang kepada kemalangan jalan raya. Okey, bila permukaan jalan itu dah lama, so dia punya batu tu pun dah tak berapa nak ada tak berapa nak ada dia punya bentuk kan. Dia dah flat. So jalan tu akan jadi licin bila waktu hujan. Dia amat berbahaya kepada pengguna jalan tu lah. Bila waktu hujan kita nak brake, brake tak cengkam jalan. So dia boleh berlakunya kemalangan. Okey. Terlalu banyak lubang juga adalah salah juga faktor kepada kemalangan. Okey, bila pemandu tu dia bawa, selalu terjadi kepada penunggang motosikal lah. Okey, dia tak tahu pun kata lubang tu pun dia tak nampak. Terutama waktu hujan dia tak nampak pun dalam atau tidak. Lepas tu dia tunggang motor tu dia bawa, lepas tu bila dah terlanggar lubang tu baru tahu lubang tu dalam atau tidak. Bila lubang tu agak dalam, so dia agak berbahaya kepada penunggang motosikal sebab dia boleh terjatuh apabila terlanggar lubang tersebut. Okey. Yang ketiga adalah faktor keadaan struktur jalan raya, dia punya reka bentuk dia agak sempit. Okey. Hal ini disebabkan bila sesebuah jalan tu sempit, kenderaan tidak mempunyai ruang untuk bergerak apabila berlaku kecemasan ataupun kesesakan. Okey, jalan raya yang sempit ni kalau nak jadi kemalangan yang agak teruk tu kurang lah. Tetapi nak jadi kemalangan tu boleh terjadi. Sebagai contoh, kemalangan ringan sahaja, terlanggar kereta pemandu lain, motosikal terlanggar kereta bila jalan tu sempit. So penunggang motosikal ni dia selalu menyelit, dia suka menyelit. So nak berlaku perlanggaran antara satu sama lain antara kenderaan tu boleh berlaku, tetapi tak teruk lah, mungkin cedera ringan sahaja. Okey, faktor seterusnya adalah kekurangan perabot jalan seperti lampu jalan juga menjadi salah satu faktor kemalangan. Okey,
Untuk kekurangan perabot jalan seperti lampu jalan ni kita boleh kait dengan situasi pada waktu malam. Okey, mungkin sesetengah pemandu tu dia ada rabun pada waktu malam saja. So dia tak nampak jalan ataupun dia tak nampak pun depan tu ada simpang, dia tak nampak lain jalan. Dia bawa mungkin boleh berlakunya kemalangan lah. Bila dia tak nampak lain jalan, dia boleh terpesong ke arah yang bertentangan. Contoh kalau pula kat situ ada simpang, dia tak nampak kat situ, mungkin dia boleh bertembung dengan bahu jalan ke, bertembung dengan bendul jalan yang ada di tepi simpang tu. Ataupun kalau tak ada lampu, mungkin dia tak nampak ada orang yang lalu kat situ ke, dia boleh terlanggar. Sebab pada waktu malam ni penglihatan kita agak terhad sebenarnya. Okey. Seterusnya ini adalah statistik kematian jalan raya pada tahun 2010 hingga 2019. Okey, statistik ni saya ambil daripada laman web rasmi Mirus dan juga PDRM. Okey, seperti kita lihat, ini adalah statistik untuk kemalangan jalan raya pada tahun 2010 hingga 2019, lebih kurang 9 tahun. Dan ini adalah statistik kematian jalan raya di Malaysia. Ini daripada sumber PDRM. Okey. Malaysia merupakan antara negara yang mengalami kadar kemalangan dan kematian yang paling tinggi di dunia. Statistik yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Mirus, dalam tempoh 2010 hingga 2019, kadar kemalangan di Malaysia telah meningkat dalam tempoh ini. Manakala melalui sumber yang dilaporkan oleh pihak PDRM, bilangan kematian akibat kemalangan jalan raya di Malaysia telah mencatatkan jumlah tertinggi bagi tempoh 9 tahun pada tahun 2016 dengan jumlah 7,152 kematian dan jumlah terendah pada tahun 2018 dengan angka 6,284 kematian. Okey, ini adalah rajah untuk statistik kematian jalan raya. Okey, manakala dalam tempoh 3 tahun 2016 hingga 2019, jumlah penurunan sebanyak 12.1% telah direkodkan. Sebenarnya, kes kemalangan dan kematian jalan raya terus meningkat pada setiap tahun bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, jumlah purata kematian akibat kemalangan jalan raya adalah lebih 6,000 kes pada setiap tahun. Okey, kajian ini telah dilakukan pada bulan Februari 2014 oleh Institut Penyelidikan Pengangkutan oleh Universiti Michigan, Amerika Syarikat. Mereka telah meletakkan negara kita, iaitu Malaysia, menduduki tempat ke-17 teratas dalam kadar kematian jalan raya di dunia. Kajian ini berdasarkan pada data tahun 2008 daripada Kesatuan Kesihatan Sedunia WHO yang turut melibatkan 193 negara yang lain. Okay, WHO ini dia mendefinisikan kemalangan jalan raya sebagai perlanggaran atau kejadian yang mungkin boleh ataupun tidak membawa kepada kecederaan yang berlaku di jalan awam dan melibatkan sekurang-kurangnya sebuah kenderaan yang bergerak. Okay, kemalangan jalan raya juga boleh diklasifikasikan berdasarkan kategori mangsa yang terlibat, iaitu pejalan kaki, pemandu dan penumpang. Okey, di negara kita ini iaitu Malaysia, kemalangan jalan raya kebanyakannya melibatkan penunggang motosikal. Okey, sebenarnya banyak juga punca sebab apa melibatkan penunggang motosikal ini. Yang pertama sekali, penunggang motosikal ini mereka kerap membawa melebihi had laju yang telah ditetapkan. Sebab bukan semua orang lah, sebab bagi mereka bila bawa dengan laju itu mereka merasa hebat sebab dapat melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, seterusnya penunggang motosikal ini dekat traffic light dia suka menyelit. Okey, bila dia menyelit dia tak nampak kenderaan yang akan melintasi dia apabila dia menyelit. So kemungkinan untuk dia bertembung dengan kenderaan lain itu sangat tinggi. Sebagai contoh, bila dia menyelit, dia tak nampak ada motor juga yang lalu di kawasan tu dan mereka akan bertembung. Selalunya kemalangan macam ni dia akan terjadi di jalan yang sesak ataupun dekat kawasan traffic light. Okey. Ialah untuk faktor penunggang kemalangan yang melibatkan penunggang motosikal ni banyakkannya melibatkan golongan muda ataupun golongan remaja kerana pada masa itu golongan remaja ini dia amat berminat dengan permotoran ni. So mereka kurang kesedaran tentang
tindakan mereka semasa di jalan raya. Okey. Okey, ini adalah kajian kecederaan yang boleh berlaku kepada pejalan kaki, pemandu kereta dan juga penunggang motosikal. Okey. Kejadian yang boleh berlaku kepada pejalan kaki. Okey. Kecederaan yang dialami oleh pejalan kaki boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Okey. Kecederaan primer. Kecederaan primer ni dia berlaku ketika impak pertama perlanggaran terus kepada pejalan kaki. Maksudnya contoh kenderaan tu dia langgar terus pejalan kaki tu. Ini adalah dipanggil kecederaan primer. Okey. Seterusnya adalah kecederaan sekunder. Okey, akibat daripada impak pertama tadi yang kenderaan tu langgar terus pejalan kaki tu, okey, mangsa biasanya akan tercampak dan menghentam mana-mana bahagian kenderaan tersebut. Okey, bila dia dah langgar, mungkin dia terpelanting ataupun tercampak lah dan terlanggar mana-mana bahagian kenderaan seperti pintu ataupun bahagian hadapan lah. Okey, kecederaan ini disebut kecederaan sekunder. Okey, manakala yang ketiga adalah kecederaan tertia. Okey, kecederaan tertia pula terhasil akibat mangsa tercampak ke atas permukaan jalan. Okey, bila kita tahu selalu kalau pejalan kaki kita langgar, dia akan tercampak terus ke atas jalan. Dia bergantung kepada kelajuan juga. Kalau slow mungkin dia jatuh ke hadapan kereta. Kalau laju mungkin dia terpelanting dan boleh terjatuh ke atas permukaan jalan yang sebelah sana. Okey. Ini adalah tahap kecederaan yang boleh dialami. Okey. Okey, sifat kecederaan pejalan kaki dia tergantung kepada kelajuan sesebuah kenderaan dan juga bahagian kenderaan yang melanggarnya. Ini adalah tahap kecederaan yang boleh dialami. Okey, sifat kecederaan pejalan kaki itu dia tergantung kepada kelajuan sesebuah kenderaan dan bahagian kenderaan yang melanggarnya. Contoh kalau bahagian hadapan, macam mana kecederaan dia. Contoh kalau daripada belakang, macam mana kecederaan dia. Okey. Dalam penyiasatan kes langgar lari, penyiasat akan cuba mengesan kenderaan pesalah dengan mencari padanan di antara kesan kecederaan dengan impak pelanggaran di kenderaan. Maksudnya, bila terjadinya kemalangan di antara pejalan kaki dan juga kenderaan, penyiasat tu dia akan tengok, pejalan kaki tu dia cedera dekat bahagian mana, cedera dia jatuh macam mana. Bila dia dah dapat kesan, dia pejalan kaki tu dilanggar macam ni, dia akan cari pula di sekeliling kereta tu bahagian mana yang sesuai dengan kecederaan yang berlaku kepada pejalan kaki itu. Kelajuan kenderaan ketika pelanggaran turut mempengaruhi sifat berlakunya kemalangan tersebut. Selalunya pelanggaran berkelajuan rendah, kenderaan bergerak dalam 20 km per jam biasanya akan menyebabkan pejalan kaki itu terdampar di hadapan atau di sisi kenderaan. Pelanggaran yang rendah ni, pelanggaran rendah ni dia nak kata teruk tu boleh jadi juga, tapi cara kecederaan dia tu agak ringan sebenarnya sebab 20 km tu agak perlahan. So mungkin dia akan terjatuh ataupun dia tersembam, terlentang dan sebagainya. Dalam kes kelajuan sederhana pula iaitu 20 hingga 60 km per jam, mangsa biasanya akan tercampak ke atas bonet ataupun di cermin hadapan kenderaan. Kalau sederhana ni, kita pejalan tu dia akan terpelanting ke hadapan lah sebab 20 hingga 60 ni agak laju juga dan boleh menyebabkan kecederaan yang agak berat. Mungkin boleh patah kaki, boleh menyebabkan trauma di bahagian kepala sebab dia tercampak ke atas bonet dia ataupun tercampak ke hadapan di cermin hadapan. Seterusnya bagi kes berkelajuan tinggi iaitu 60 hingga 100 km per jam pula, mangsa akan tercampak ke atas dan jatuh ke tanah ataupun terjatuh di atas jalan. Bagi kes yang berkelajuan tinggi ini, peluang untuk pejalan kaki itu hidup ataupun selamat agak tipis sebab pada kelajuan ini kecederaan yang akan dihadapi oleh pejalan kaki itu agak tinggi. So untuk selamat itu dia punya tu agak possibility dia agak rendah. Bila tercampak ke atas tu dan dia jatuh,
Selalunya mungkin akan teruk di bahagian kepala. Bila dia trauma di bahagian kepala, chance untuk selamat itu agak rendah. Sebab dia dah melibatkan salah satu anggota yang paling sensitif, iaitu kepala. Okey. Seterusnya adalah kajian kecederaan yang boleh berlaku kepada pemandu kereta. Okey, seterusnya kecederaan yang boleh dialami kepada pemandu ataupun penumpang. Pelanggaran di antara kenderaan yang dipandu sama ada dengan kenderaan lain atau dengan struktur yang terdapat pada jalan itu sendiri atau di tepi jalan juga boleh mengakibatkan kecederaan kepada pemandu dan penumpang. Okey, kecederaan boleh berlaku apabila pemandu dan penumpang terkena hentaman bahagian dalaman kereta yang keras semasa pelanggaran. Sebagai contoh, pemandu mungkin dia akan terhantuk kepada steering agak keras, dan penumpang di belakang mungkin tercampak ke hadapan, boleh tercampak ke cermin hadapan pun boleh jadi, ataupun terhantuk kepada kerusi penumpang di hadapan dan sebagainya. Okey, selain itu, kecederaan turut berlaku jika masa tercampak keluar daripada kenderaan tersebut. Sebagai contoh, bila tak pakai tali pinggang, pemandu tu tak pakai tali pinggang, atau penumpang tu dia tak pakai tali pinggang, kemungkinan untuk tercampak keluar tu agak tinggi. So sini boleh jadi bahaya. Okey. Pemandu boleh mengalami kecederaan yang serius apabila dadanya terhentak pada steering kereta. Bila melibatkan anggota yang sensitif seperti kepala, dada, dia boleh menyebabkan kematian. Bila retaknya tulang di paru-paru ini, mungkin tulang di paru-paru itu boleh tercucuk paru-parunya ataupun boleh tercucuk pada jantung. So dia boleh menyebabkan kematian. Walau bagaimanapun, tali pinggang keledar yang dipakai pemandu boleh menghalangnya daripada terhentak pada steering ataupun menghentam cermin hadapan dan seterusnya tercampak keluar dari kereta, yang mana boleh mengakibatkan trauma teruk. Okey, ini adalah pentingnya kita sebelum kita memandu kenderaan, kita pastikan semua penumpang di dalam kereta memakai tali pinggang keselamatan, dan kita sebagai pemandu wajib memakai tali pinggang keselamatan. Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang saya sebut tadi daripada berlaku. Walaupun dengan memakai tali pinggang itu tidak dapat menyelamatkan kita sepenuhnya kalau kemalangan teruk berlaku, tapi sekurang-kurangnya dia dapat mengelakkan kita daripada tercampak keluar. Bila tercampak keluar lagi bahaya, mungkin kenderaan lain boleh gilis ataupun kita terhentak kepada steering. Sebab kalau kita pakai tali pinggang, of course kita takkan tersentak kepada steering. Okey. Seterusnya adalah kajian kecederaan yang boleh berlaku kepada penunggang motosikal. Okey, penunggang motosikal ni dia mempunyai risiko paling tertinggi dalam kes kemalangan jalan raya, terutamanya untuk mendapatkan kecederaan kepala. Okey, di Malaysia, kes kemalangan maut sangat signifikan melibatkan penunggang motosikal jika melihat kepada statistik kebangsaan yang dikeluarkan oleh Mirus. Statistik kes kematian jalan raya daripada tahun 2000 hingga 2014 menunjukkan penunggang motosikal merupakan penyumbang kematian yang tertinggi, iaitu kira-kira 50% daripada kes kematian yang dilaporkan. Keadaan ini berbeza dengan negara-negara maju di mana kemalangan melibatkan motosikal agak rendah disebabkan persepsi di negara tersebut bahawa menunggang motosikal lebih dianggap sebagai aktiviti masa lapang berbanding negara dengan membangun yang menggunakan motosikal sebagai pengangkutan yang paling lazim dan penting. Okey. Apa yang kita boleh simpulkan daripada kajian kecederaan ini, menunggang motosikal ni risiko untuk cedera di bahagian kepala amat tinggi, sebab kalau kita naik kereta, kita duduk dalam kereta, kita masih ada bahagian hadapan, kita masih ada cermin, kita masih ada pintu kan. So kalau tercampak tu boleh jadi, tetapi agak rendah kalau kita pakai tali pinggang. Okey, untuk penunggang motosikal ni kita cuma ada topi keledar keselamatan sahaja. Yang tu saja yang boleh lindung kepala kita. Walau bagaimanapun, walau kita pakai helmet sekalipun, kecederaan di bahagian leher agak tinggi. Bila kita patah leher boleh menyebabkan kematian, dan kalau pakai helmet sekalipun, trauma di bahagian kepala tetap boleh jadi. Ia bergantung kepada jenis helmet yang kita pakai. Kalau helmet dia ada berbagai jenis, ada yang jenis separuh saja ataupun budak-budak sekarang panggil helmet kura-kura. Okey, helmet tu dia tak sesuai dipakai sebab dia hanya melindungi di bahagian tempurung ni saja. Bahagian tepi kiri kanan dia tak lindung. So bila dia insiden, memang teruk lah kalau pakai helmet tu. Okey, helmet yang jenis lain yang kita selalu tengok, helmet yang biasa tu lah, yang kita naik untuk kebanyakan orang pakai tu lah, helmet yang
sama dia sebahagian pada muka ni, ataupun yang tu sesuai dipakai untuk ketika menunggang motosikal. Dan helmet yang satu lagi adalah jenis full face. Yang full face tu ditutup tu semua. Yang tu memang untuk motor-motor besar, motor yang berkuasa tinggi seperti superbike. Sebab motor superbike dia tak sesuai untuk pakai helmet yang selalu kita tengok tu. Sebab motor superbike ni dia berkuasa tinggi dan dia laju. Kalau pakai helmet tu dia tak dapat protect sepenuhnya. Kalau jatuh ke apa ke terseret kan memang habis terus. Macam full face tu kalau kita jatuh kecederaan tu tak ada, tetapi minimal lah. Contoh kalau terseret atas jalan pun full face tu tutup semua, dia akan protect bahagian hadapan muka dan bahagian belakang. Macam helmet yang kita selalu pakai tu kita cuma ada visor lah. Kalau visor tu pecah habislah muka. So walau bagaimanapun kecederaan tetap boleh berlaku walau kita pakai helmet. Tetapi kalau kita pakai helmet ni dia dapat minimalkan kecederaan daripada berlaku berbanding dengan orang yang tak pakai helmet. Kalau yang tak pakai helmet tu accident berlaku, kalau kelajuan tu agak slow, mungkin jatuh, mungkin cedera di bahagian muka tu boleh menyebabkan luka lah. Kalau laju accident tu mungkin dia boleh menyebabkan kepala tu pecah, tengkorak kepala tu pecah kalau tak pakai helmet. Itu agak bahaya. So helmet ni sangat penting untuk semasa kita menunggang motosikal. Walaupun dia tak dapat nak lindung kita sepenuhnya, tapi kita dah melakukan dengan terbaik lah. Sebab pakai helmet tu adalah merupakan salah satu peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Seterusnya saya akan masuk tentang lokasi kajian kami. Lokasi kajian untuk kes study ni iaitu kami memilih jalan di Kulim Mahang 169 di Simpang 3. Yang dekat sini Simpang 3 yang menghala ke Batu Putih K166. Okey. Di sini terdapat definisi untuk persimpangan T ataupun lebih dikenali sebagai Simpang 3. Okey, lokasi yang kami ambil tu dia Jalan Kulim Mahang tu dia lurus dan dia terdapat ada banyak simpang juga, dan salah satu simpang yang kami ambil itu adalah Simpang 3 untuk dia jalan Simpang 3 menghala kepada Batu Putih. Okey. Persimpangan T ataupun lebih signifikan dipanggil sebagai Simpang 3 adalah persimpangan paling asas di mana satu jalan bertemu dengan satu jalan yang lain pada sudut tepat ataupun hampir tepat dengan sudut tepat. Okey, persimpangan ini kurang kompleks daripada persimpangan jalan yang lain seperti Simpang 4. Persimpangan T atau Simpang 3 ini berfungsi dengan baik dalam jumlah trafik yang rendah dan sederhana, tetapi agak sukar untuk membelok ke kanan apabila trafik sesak. Apabila persimpangan ini menjadi sibuk atau terdapat beberapa kemalangan, pihak berkuasa ataupun pihak bertanggungjawab perlulah memasang lampu isyarat untuk mengawal pergerakan kenderaan. Jika tidak ada lampu isyarat, persimpangan ini mungkin tidak akan terkawal dan Simpang 3 yang tidak terkawal ini kerap ditemui sama ada di kawasan perumahan atau di kawasan luar bandar. Okey, kesimpulan kita boleh ambil dari sini. Okey, Simpang 3 ni dia sesuai untuk jalan-jalan yang tak sesak lah, yang jalan-jalan yang bukan jalan utama. Okey, kalau kita letak kat jalan utama boleh, tapi mungkin dia akan menjadi sesak lah sebab terdapat beberapa segelintir pemandu yang saya sebut tadi yang pentingkan diri dan dia tak suka ikut peraturan. Okey, seterusnya. Okey, gambar-gambar yang ditunjukkan di atas adalah simpang yang tidak terkawal. Okey, gambar peta tadilah yang dipilih berhampiran dengan jalan high-tech Kulim, iaitu Jalan Kulim Mahang 169. Okey, sepanjang Jalan Kulim Mahang tersebut terdapat beberapa persimpangan T. Salah satu kawasan yang kumpulan kami ambil adalah di persimpangan 3 menghala ke Batu Putih K166. Okey, persimpangan tersebut adalah persimpangan T. Terdapat banyak kemalangan yang telah berlaku di sana. Selalunya kemalangan itu berlaku kerana pemandu tidak mematuhi peraturan laluan. Apa yang perlu kita tahu, kita sebagai pengguna jalan raya perlulah memberikan laluan kepada kenderaan di sebelah kanan terlebih dahulu untuk melakukan pergerakan, dan kita juga perlu memberi keutamaan kepada kenderaan yang berada di jalan besar ataupun di jalan utama dahulu untuk melakukan pergerakan sama ada untuk membelok dan sebagainya. Okey, peraturan laluan ni sebenarnya selalunya diaplikasikan di jalan yang tidak terkawal. Sebagai contoh di jalan kampung ataupun di jalan taman. So kita tahu kita nak bagi laluan kepada siapa dahulu. Okey. Kerana di persimpangan yang tidak terkawal ini tiada lampu isyarat ataupun tanda jalan ataupun papan tanda. Okey, sebenarnya
perkara ini juga telah diajar kepada kita sama ada secara tidak langsung ataupun secara langsung. Misalnya, semasa kita mahu ambil lesen, kita perlu memasuki kelas dahulu ataupun dikenali sebagai KPP01. Okey, dalam kelas tersebut telah ditekankan perkara seperti ini oleh pengajar institut memandu. Okey, seperti yang kita tahu, bila kita nak ambil lesen, kelas first sekali kita masuk adalah selalu dipanggil ceramah lah. Itu kelas first yang dia akan tekankan tentang peraturan jalan raya, papan tanda yang ada di jalan raya, okey, cara-cara pemanduan yang selamat semasa di jalan raya dan sebagainya. Namun, terdapat segelintir pemandu yang tidak endah dengan peraturan seperti ini. Segelintir pemandu seperti inilah yang akan menyebabkan peningkatan kemalangan jalan raya. Okey, apa yang saya perhati semasa saya ambil lesen dulu, kebanyakan tak fokus pun semasa KPP01 ni. Sebab kita tahu, sebab bila kita ambil lesen kita nak cepat siap dan sebagainya. So kebanyakan orang yang ambil kat situ, kebanyakan bukan tak ada yang fokus dan kebanyakan majoritinya tak fokus lah sebab kita dah biasa. So pembelajaran secara tidak langsung tu selalu bila kita naik atas jalan kita tahu okey papan ni, papan tu. Okey, kita dah bila masuk kelas kita jadi bosan sebab kita dah tahu benda tu. Tetapi sebenarnya kelas ni dia penting tau untuk perkara-perkara yang yang kita tak tahu yang akan berlaku di luar jangkauan kita. So kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab perlulah fokus apabila memasuki kelas KPP01 ini untuk mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, kelas ini diajar banyak perkara-perkara yang tidak diajarkan pada kita di sekolah. So dekat institut inilah kita belajar tentang cara pemanduan yang selamat. Okey. Seterusnya, ini adalah eviden kemalangan yang kami ambil, yang kami dapat cari di internet ataupun di akhbar harian Metro. Okey. Kat sini saya akan bacakan petikan daripada surat khabar tersebut. Okey. Terdapat sebuah kemalangan yang berlaku pada 7 Januari 2018, kira-kira 3 tahun yang lalu. Dalam kemalangan tersebut telah meragut satu nyawa dan mengakibatkan kecederaan kepada 8 orang yang lain. Berikut merupakan petikan daripada akhbar harian Metro pada tahun 2018. Okey. Seorang maut, manakala 8 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan Honda Civic dengan Nazar Sutera di Jalan Kuling Mahan, berhampiran Batu Putih, Kulim petang tadi. Dalam kejadian kira-kira 5.10 petang itu, mangsa yang maut adalah seorang lelaki, pemandu Honda Civic yang tersepit di tempat duduk, manakala 3 penumpang lelaki lain cedera. Sementara itu, pemandu Nazar Sutera terbabit mengalami kecederaan parah, manakala 4 penumpang lain cedera. Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, penguasa bomba Muhammad Mustaqim Mohtar dalam satu kenyataan sebentar tadi memaklumkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulim High-Tech menerima panggilan mengenai kejadian itu jam 5.29 petang. Beliau berkata, bertindak atas maklumat itu, 8 anggota diketuai Pegawai Bomba Kanan 2, Mahizah Mansor dari Balai Bomba Kulim bergegas ke tempat kejadian. Sebaik tiba di tempat kejadian, pasukan bomba mendapati 4 mangsa berada di dalam Honda Civic dengan pemandunya. Seorang lelaki tersepit di tempat duduk. Pemandu Nazar Sutera yang juga lelaki turut tersepit dan parah, manakala 4 penumpang iaitu 3 perempuan dan seorang lelaki cedera, katanya. Beliau berkata, mangsa yang tersepit dan cedera kemudiannya dihantar ke Hospital Kulim. Pemandu kereta Honda Civic itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pembantu perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Okey, berikut adalah petikan gambar daripada akhbar tersebut. Kat sini kita dapat lihat jalan tu agak sempit dan selalu berlaku kemalangan. Okey. Okey, ini adalah eviden dari grup Facebook Info Cegah Janiah Kulim yang kami ambil. Okey, kat sini kita dapat lihat berdasarkan gambar ni memang jalan tersebut kerap berlaku kemalangan. So pihak berwajib ataupun pihak berkuasa tempatan boleh ambil inisiatif baru untuk mengurangkan kemalangan daripada berlaku di jalan tersebut. Okey. Okey, untuk task 2 ada beberapa tajuk. Tajuk pertama, ciri-ciri lokasi kemalangan, reka bentuk jalan tersebut, kekurangan perabot jalan, fungsi jalan simpang 3 Batu Putih di Jalan Kuling Mahang. Untuk soalan task 2, dia minta adalah mengumpul data jalan tersebut dari segi reka bentuk jalan,
Klasifikasi jalan tersebut oleh JKR untuk menerangkan ciri-ciri, fungsi dan sistem jalan tersebut yang berkaitan dengan masalah. Okey, ciri-ciri lokasi kemalangan. Keadaan struktur jalan raya yang lurus, tidak terlalu besar dan panjang. Kawasan ini adalah berbahaya kerana pemandu cenderung untuk memecut di kawasan tersebut. Kebarangkalian berlaku kemalangan adalah sangat tinggi, sama ada pertembungan dari arah pertentangan, belakang ataupun di bahagian sisi. Malah laluan ini bukan sahaja menjadi tumpuan kepada kenderaan ringan, tetapi juga kenderaan berat seperti lori dan bas. Acap kali penggunaan jalan raya terutamanya golongan muda di kawasan tersebut gemar memandu melebihi had laju lebih-lebih lagi pada waktu puncak, iaitu pada waktu tengah hari dan petang. Keadaan jalan pada waktu tersebut adalah sangat sibuk dan dengan keadaan itulah mereka akan bertindak secara berbahaya sehingga kan mereka tidak menghiraukan keselamatan orang lain. Kemalangan ini berlaku adalah berpunca daripada pemandu yang kurang sabar, lebih-lebih lagi pada waktu kemuncak jalan raya. Kesesakan jalan raya menyebabkan pengguna berebut memendekkan masa untuk tiba ke destinasi mereka. Oleh itu, untuk sampai ke destinasi dengan cepat, mereka akan memotong kenderaan secara mendadak, tidak memberikan laluan dan sebagainya. Jadi, kesesakan jalan raya akan menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya, khususnya pada waktu sibuk. So, ciri lokasi kemalangan ni, dia bagi tahu yang keadaan struktur jalan raya kat situ lurus, jalannya tidak terlalu besar dan panjang. Dia berbahaya sebab pemandu suka untuk memecut dekat kawasan tu. So, risiko kemalangan akan berlaku sangat tinggi sebab selalunya akan bertembung dengan kenderaan lain. Laluan ini bukannya menjadi tumpuan kepada kenderaan ringan saja. Dia menjadi tumpuan kepada kenderaan berat seperti lori dan bas. So, dekat sini, pengguna jalan raya terutamanya golongan muda sangat suka untuk memandu melebihi had laju, lebih-lebih lagi pada waktu puncak. Pada waktu puncak iaitu tengah hari dan petang. Pada waktu itu, kenderaan di jalan itu sangat sibuk dan dipadat dengan kenderaan. So, dia akan menjadi lebih berbahaya sehingga mereka tidak menghiraukan keselamatan orang lain. So, kemalangan ini berlaku disebabkan sikap yang suka memandu had laju dan suka memotong. Okey, mereka bentuk jalan, struktur jalan yang lama. Okey, struktur jalan sudah lama kerana terdapat pengkisan jalan ataupun raveling. Struktur jalan seperti ini amatlah berbahaya pada waktu hujan apabila brek ditekan menyebabkan kenderaan masih bergerak kerana jalan licin dan menyebabkan kenderaan hilang kawalan. So, struktur jalan dah lama sebab kita boleh tengok dalam gambar yang line tengah jalan tu dah agak hilang. Lepas tu, struktur jalan ni sangat bahaya pada waktu hujan sebab jalan licin. Kalau kita menekan brek, kenderaan akan bergerak juga dan menyebabkan kenderaan hilang kawalan dan akan berlakunya kemalangan. Okey, struktur jalan sesuai untuk kenderaan muatan ringan sahaja. Struktur jalan rosak akibat daripada berat kenderaan melebihi kapasiti, sama ada kerana jumlah trafik yang banyak atau digunakan oleh kenderaan yang lebih muatan. Sebagai contoh, laluan seperti ini sering digunakan oleh kenderaan lebih muatan kerana jalannya tidak sesak dan tiada lampu isyarat. So, dia cakap struktur jalan ni sesuai untuk kenderaan muatan ringan saja. Kalau kenderaan melebihi kapasiti ataupun kenderaan berat masuk, dia akan menyebabkan struktur jalan akan rosak dan in fact dia akan jadi jalan berlubang, raveling dan sebagainya. Okey, struktur jalan yang sempit. Struktur jalan yang sempit menambahkan lagi risiko berlakunya kemalangan. Situasi jalan boleh dilihat agak sempit dan dipadatkan dengan kenderaan kerana jalan tersebut tiada traffic light. Jalan yang sempit bukan sahaja mengganggukan pengguna jalan, juga membahayakan nyawa pengguna jalan. So, struktur jalan yang sempit ni sangat tinggi untuk kemalangan berlaku. Sebab jalan yang sempit, kenderaan akan suka untuk memotong
Jadi apabila kenderaan memotong, dia akan memakan jalan dan kesan dia akan menyebabkan berlaku pertembungan antara kenderaan. So, jalan sempit ni sangat bahaya. Okey, kekurangan perabot jalan. Okey, kekurangan perabot jalan ni lebih kepada papan tanda. Okey, tiada papan tanda kenderaan berat dilarang masuk. Papan tanda sangat penting untuk pengguna jalan raya. Oleh itu, didapati papan tanda untuk kenderaan berat dilarang masuk tiada sepanjang jalan tersebut. Kenderaan berat seperti lori yang muatannya membawa pasir atau kayu balak akan membahayakan pengguna jalan raya kerana muatannya boleh jatuh dan berlakunya kemalangan. Kenderaan ini tidak sesuai berada di jalan seperti ini kerana jalan yang sempit dan agak padat dengan kenderaan ringan. So, jalan ni tidak sesuai untuk kenderaan berat masuk sebab dipadatkan dengan kenderaan ringan. So, kalau kenderaan berat ni masuk, dia akan merosakkan jalan, itu satu. Kedua, dia akan membahayakan nyawa pengguna jalan raya di situ. So, kenderaan berat agak tidak sesuai untuk masuk jalan seperti ini. Fungsi Jalan Simpang 3 Batu Putih di Jalan Kulim Mahang. Jalan Kulim Mahang ini dia menghubungkan antara kawasan Batu Putih, Sungai Kop, karangan di bawah Mukim Karangan, seterusnya kawasan di Mukim Mahang. Jalan Kulim Mahang dia menghubungkan mukim-mukim tersebut untuk ke kawasan bandar utama iaitu Kulim. Laluan ini telah menjadi laluan utama untuk pergi ke kawasan bandar utama. Kebiasaannya, laluan ini bukan sahaja digunakan oleh pengguna dan penduduk setempat untuk keluar atau masuk simpang jalan, malah menjadi laluan harian pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim dan juga pelajar Editaj Mahang untuk ke kampus. Selain itu, laluan ini bukan saja menjadi tumpuan kenderaan ringan, tetapi kenderaan berat seperti lori dan bas juga menggunakan laluan ini. Berdasarkan struktur jalan tersebut, sebenarnya ia tidak sesuai untuk kenderaan berat kerana laluannya agak sempit sehingga dapat menyebabkan kesesakan lalu lintas. Okey, jadi hari ini saya akan bercakap tentang task yang ketiga. Task yang ketiga itu dia menilai isu atau masalah yang timbul dengan kemalangan jalan raya dari segi manusia, keadaan jalan dan masalah kenderaan. Okey, jadi bila terjadi kemalangan ni, siapa yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan kes kemalangan ini ialah selepas berlaku kemalangan, pegawai penyiasat akan melihat faktor kemalangan dari pelbagai aspek. Laporan akan diambil dari mereka yang terlibat rekod cerita kemalangan oleh saksi serta bukti rakaman video dashcam dan lain-lain lagi. Lepas itu, prosedur sekiranya berlaku kemalangan. Yang pertama ialah alih kenderaan ke tempat yang selamat. Yang kedua, rekod nama dan alamat pemandu yang terlibat. Yang ketiga, rekod nama pendaftaran dan model kenderaan. Yang keempat ialah rekod nama dan alamat saksi. Kelima, buat laporan polis. Yang terakhir ialah membuat tuntutan insurans. Okey, seterusnya saya akan masuk ke punca berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, punca berlakunya kemalangan jalan raya ini secara umum apa yang kita boleh lihat sebagai punca kemalangan trafik adalah disebabkan oleh sikap pemandu, sikap individu itu sendiri. Meskipun tidak semua, tapi wujud segelintir pemandu atau penunggang kenderaan yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Kemudian okey, poin yang kami ambil ni ialah first sekali manusia. Kebanyakan kemalangan yang berlaku berpunca daripada kecuaian manusia itu sendiri. Antara bentuk kecuaian yang dilakukan mereka ialah memandu laju atau berlumba di jalan raya. Pelbagai kemungkinan boleh terjadi apabila kenderaan dipercut sesuka hati tanpa menghiraukan had laju yang ditetapkan. Okey, seterusnya, sikap pengguna yang tidak berhati-hati ataupun cuai menjadi salah satu faktor berlakunya kemalangan jalan raya di kawasan tersebut.
pemandu seharusnya menumpukan sepenuh perhatian semasa memandu, tetapi terdapat ramai pemandu yang tidak dapat menumpukan perhatian semasa memandu. Contohnya mereka bermain telefon bimbit ataupun berbual-bual semasa memandu, dan mereka juga tidak mematuhi papan tanda. Apabila mereka bermain telefon ataupun berbual-bual, mereka tidak akan memberi tumpuan untuk memandu dengan cara yang baik, dan akan menumpukan perhatian dari segi memain telefon bimbit, dan akan menyebabkan kemalangan berlaku. Di samping itu, terdapat segelintir manusia yang mementingkan diri, iaitu memandu dalam keadaan mabuk, khayal, mengantuk ataupun memandu ketika di bawah pengaruh bahan terlarang. Banyak kemalangan ngeri berlaku apabila pada waktu larut malam awal pagi. Penggunaan pil kaya dan ubat batuk juga mempengaruhi cara pemanduan yang boleh menyebabkan kemalangan. Jadi kat sini kita perlu memandu ni kita memerlukan fokus yang sepenuhnya terhadap jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah tentang pemanduan mereka boleh menyebabkan kemalangan yang buruk berlaku. Kemalangan ini sering kita dengari berita tentang kemalangan buruk berlaku punca daripada sikap yang tidak yang bertindak memandu di bawah pengaruh alkohol. Antara kesan yang berlaku kesan memandu dalam keadaan mabuk, ia boleh menyebabkan kereta menjadi hilang kawalan. Seseorang yang berada di pengaruh alkohol tidak sedar perbuatan yang mereka sedang lakukan. Dalam kata lain, akal fikiran mereka tidak berada pada tahap yang normal. Perkara ini boleh menyebabkan pemandu tidak boleh memandu kenderaan dengan cara yang betul dan menyebabkan berlakunya hilang kawalan. Jadi dekat sini kita dapati ia amat berbahaya kepada pengguna jalan raya yang lain, kerana mereka akan tidak dapat mengelak dan menyebabkan berlakunya kemalangan yang boleh tidak diingini. Seterusnya, pemanduan yang dalam keadaan mabuk boleh menyebabkan tidak fokus terhadap jalan raya. Fokus terhadap jalan raya ni merupakan aspek yang penting bagi memastikan anda selamat di jalan raya. Apabila seseorang pemandu berada dalam keadaan yang tidak sedar sewaktu berada di atas jalan raya, ia boleh mengundang bahaya kepada orang lain. Jadi dekat kawasan tersebut, jalan di kawasan tersebut tidak sesuai digunakan oleh kenderaan-kenderaan yang besar ataupun yang berat. Hal ini kerana kawasan tersebut sempit dan struktur jalan tersebut agak lama, dan jika kenderaan berat terus menggunakan jalan tersebut, ianya akan dikhawatiri akan rosak lah. Okey, seterusnya poin yang saya ambil pula masalah kenderaan. Selain daripada punca-punca yang dinyatakan di atas, kemalangan juga boleh berlaku sekiranya pemandu tidak memastikan kenderaan mereka dalam keadaan baik. Pemilik kenderaan seharusnya membuat rutin pemeriksaan kenderaan RPK dan rutin sebelum memandu RSM sebelum memulakan perjalanan mereka. Hal ini telah diajar ketika semasa kita mahu mengambil lesen. Ianya bertujuan untuk mengenal pasti komponen kereta berfungsi dengan baik. Okey, keadaan kenderaan juga merupakan punca berlakunya kemalangan. Ramai pemilik kenderaan tidak menyelenggara kenderaan mereka dengan baik. Keadaan ini menyebabkan komponen-komponen kenderaan seperti brek dan tayar tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini akan menyebabkan kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik dan akan mudah terbabas ketika memandu. Okey, kesan-kesan jika berlakunya kemalangan, yang pertama ialah mengalami kadar kerugian yang tinggi. Jika berlakunya kemalangan jalan raya, terutama melibatkan kenderaan-kenderaan besar, ianya akan menyebabkan kadar kerugian yang banyak sekiranya kemalangan yang melibatkan golongan awam. Hal ini akan menyebabkan wang yang disimpan akan terbuang begitu sahaja kerana digunakan untuk membaiki kerosakan pada kenderaan ataupun membayar denda atau saman. Pada masa yang sama, ia menyebabkan hampir setiap tahun negara mengalami kegawatan ekonomi kerana kurang pelaburan daripada semua masyarakat.
Oleh yang demikian, kita sebagai pemandu yang berhemah hendaklah berusaha untuk mengelakkan kemalangan jalan raya daripada berlaku. Okey, yang kedua ialah keadaan jalan raya. Menurut penelitian kami di kawasan tersebut, kami mengenal pasti kemalangan jalan raya juga berlaku ekoran daripada keadaan jalan raya yang tidak baik. Buktinya jalan raya yang lurus dan agak tidak besar serta panjang adalah berbahaya kerana pemandu cenderung untuk memecut dan membelok tanpa memberikan isyarat. Selain itu, permukaan jalan raya yang lekuk merupakan punca dominan dan kecelakaan. Hal ini demikian permukaan jalan raya di kawasan tersebut tidak rata, lepas tu rosak dan berlubang sehingga boleh menyebabkan kenderaan tidak dapat mencekam permukaan jalan raya. Kesannya, kenderaan mudah hilang kawalan dan terbabas, lalu berlaku peristiwa yang tidak diingini. Peristiwa yang tidak diingini ini akan bertambah menjelang hari perayaan dan semakin berleluasa tanpa ada penyelesaian yang jitu. Jelaslah bahawa struktur jalan raya yang kurang memuaskan dan tidak disenggelara dengan baik mengancam nyawa pengguna jalan raya tersebut. Kerosakan jalan raya kebanyakan berpunca dari kenderaan-kenderaan berat yang melalui jalan tersebut. Okey, seterusnya ialah masalah kenderaan. Selain daripada punca-punca yang dinyatakan di atas, kemalangan juga boleh berlaku sekiranya pemandu tidak memastikan kenderaan mereka dalam keadaan baik. Pemilik kenderaan seharusnya membuat rutin pemeriksaan kenderaan atau dikenali sebagai RPK dan rutin sebelum memandu iaitu RSM sebelum memulakan perjalanan mereka. Hal ini telah diajar kepada kita semasa kita mahu mengambil lesen memandu. Ianya bertujuan untuk mengenal pasti komponen kenderaan kita berfungsi dengan baik. Walau bagaimanapun, kebanyakan kemalangan berlaku di kawasan itu akibat pemilik kenderaan tidak sedar komponen-komponen kenderaan mereka yang telah usang dan tidak berfungsi dengan baik. Pemandu yang bersikap lepas tangan begini sudah akan menghadapi masalah apabila bahagian-bahagian tertentu kenderaan mereka seperti brek, lampu isyarat horn dan lain-lain tidak berfungsi. Ada juga kenderaan dilanggar dari belakang kerana lampu brek yang tidak menyala. Misalnya, tayar kenderaan yang telah haus juga akan menyebabkan tayar tidak dapat mencengkam permukaan jalan raya dengan baik, maka kenderaan tersebut akan terbabas lalu menyebabkan kemalangan jalan raya. Kesan-kesan daripada kemalangan di atas ialah meragut nyawa dan mengalami kecacatan. Kebanyakan mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya majoritinya maut kerana kecederaan yang parah, terutamanya bahagian yang sensitif iaitu kepala. Hal ini kerana sekiranya berlaku hentakan yang kuat pada bahagian kepala, ianya boleh menyebabkan pendarahan pada bahagian otak manusia. Disebabkan itulah peluang untuk seseorang itu hidup amat tipis selepas terjerumus dalam kemalangan. Terdapat sebahagian yang mengalami kemalangan juga masih selamat tapi mengalami kecacatan seperti tangan kudung, kaki dipotong atau buta. Dan ada yang mendapat penyakit yang berkaitan dengan mental seperti short term memory loss dan post traumatic stress disorder PTSD. Oleh itu, keselamatan amatlah penting dan perlu diperhatikan setiap masa. Okey, untuk task 4 pula, saya akan nyatakan cadangan untuk mengatasi masalah-masalah yang dibentangkan tadi. Okey, task 4 adalah secara individu, cadangkan reka bentuk jalan baharu sebagai penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut, terutamanya dengan menggunakan teknik pengurusan lalu lintas. Okey, ini adalah cadangan daripada saya untuk mengatasi masalah yang dinyatakan. Okey, cadangan yang pertama adalah melakukan penyelenggaraan di Jalan Kulim Mahang di Simpang 3 menghala ke Batu Putih. Okey, hal ini demikian kerana dekat jalan tersebut dia terlampau banyak retakan pada permukaan jalan tersebut. Okey. Sebab apa saya kata banyak retakan? Sebab dekat jalan situ banyak kenderaan-kenderaan muatan berat selalu guna jalan tu, sebab kat situ jalan tu dia terus jalan utama untuk ke kawasan industri di high-tech. So banyaklah lori-lori yang muatan berat ni lalu, macam lori tanah, lori balok pun ada. Yang paling kerap sekali lori sampah lah, sebab dekat kawasan situ dia dekat dengan tapak pelupusan sampah. So jalan tu kerap digunakan oleh
kenderaan-kenderaan dengan muatan yang berat. So jalan kat situ saya lalu memang terlalu banyak retak dan ada juga lubang-lubang kat jalan tu. Okey. Cadangan kedua pula, jalan kat situ juga sempit. Okey. Bila sempit, dia mudahnya berlaku kemalangan antara kenderaan dari arah bertentangan. Ya, tak dinafikan kat jalan situ memang sempit. Kalau tengok contoh yang saya bagi, ada lori yang terbalik dekat kawasan situ sebab dekat simpang tu dia tak cukup ruang sebenarnya untuk lori-lori besar nak buat pergerakan untuk untuk corner jalan tu lah. So dia terbalik sebab itu jalan sempit. Bila lori terbalik, dia memang tutup kedua-dua arah terus. So cadangan saya adalah nak perbesarkan jalan tersebut ataupun kita buat pelebaran untuk jalan Kulim Mahang di simpang 3 tu. Okey, kat sini dia antara kebaikan penyelenggaraan jalan jika dibuat pada jalan tu. Okey, yang paling utama sekali adalah bila penyelenggaraan jalan dilakukan, ia dapat menjamin keselamatan pengguna jalan raya yang melalui di kawasan situ. Yang kedua adalah dapat mengurangkan kos penyelenggaraan yang berlebihan. Okey, maksud dia bila kita dah selenggara awal-awal jalan tu, so jalan tu dia tak jadi teruk lah. So bila kita nak selenggara pada masa akan datang, kos dia tak tinggi. Kalau kita tak selenggara daripada sekarang, mungkin jalan tu akan jadi lebih teruk dan kos selenggara akan bertambah. Okey, yang ketiga, dapat mengurangkan kos pembaikan ke atas kenderaan orang awam. Kat sini maksud dia kan bila jalan tu rosak ataupun berlubang, bila ada kenderaan lalu, contoh dia terlanggar lubang tu, so mungkin sport rim kereta ataupun sport rim motor tu boleh bengkok. Kes ni banyak dah saya tengok dekat jalan raya. Dia langgar lubang, dia berhenti tepi jalan, tengok sport rim dia dah bengkok. So bila sport rim bengkok, kereta atau motor dia tak boleh nak jalan lah sebab susah nak dikawal nanti. Okey, yang keempat, penyelenggaraan jalan raya adalah termasuk dalam golongan ataupun dalam kategori penyelenggaraan sementara ataupun reification. Okey, maksud dia penyelenggaraan ni dia sementara aja, bukannya untuk full construction. Penyelenggaraan ni kita tampung yang mana perlu ataupun tampung yang mana boleh saja. Kalau kita nak buat full construction, dia bukannya sementara, dia ambil masa yang lama. So penyelenggaraan jalan ni dia masuk dalam kategori penyelenggaraan sementara. Seterusnya, okey, langkah untuk penyelenggaraan jalan. Okey, yang saya kaji, penyelenggaraan yang sesuai adalah penutupan retak ataupun crack sealing. Okey, langkah kerja untuk crack sealing ni menutup retakan pada turapan dan melindungi tapak. Fungsi crack sealing ni adalah menutup retakan pada turapan dan melindungi tapak jalan daripada dimasuki air. Okey, crack sealing ni dia isi yang ruang-ruang kosong yang retak-retak tu lah untuk nak lindung daripada jalan tu. Air masuk dalam jalan tu kan, bila air masuk so boleh berlaku pelbagai situasi yang berbahaya macam mendapan dan sebagainya. Okey, langkah kerja ini dilakukan dengan membersih. Okey, dia sebelum nak tuang mixture tu dia bersih dulu jalan tu. Lepas tu dia mengisi retakan dengan campuran buburan ataupun yang cairan yang dinamakan slurry mixture seperti dalam gambar ni lah. Kita nampak dia cairan kan. Warna hitam ni dia campur bitumen dan litupan pasir. Okey, sebenarnya rawatan crack sealing ni dia dapat mempanjangkan tempoh jalan ataupun tempoh jangka hayat jalan sebelum kerja membaik pulih dijalankan. Okey, crack sealing ni dia buat sebelum full construction ataupun kerja-kerja membaik pulih penuh ni dijalankan. So maknanya jalan ni dapat digunakan dalam jangka tempoh yang lama lagi sebelum depa nak sebelum depa nak baik pulih balik jalan tu sepenuhnya. Okey. Okey, faktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan ni, okey, penyelenggaraan perlu dilakukan kerana terdapat banyak rekahan pada permukaan jalan tersebut. Okey, berdasarkan kajian kami lah, memang jalan tersebut banyak retakan. So akibat daripada rekahan tersebut, pemandu menjadi terganggu. Maksudnya bila terdapat rekahan ataupun lubang-lubang atas jalan tu, pemandu hanya jadi tak efisien lah. So pemandu ni senang nak hilang kawalan, nak terbabas ataupun nak accident. Okey, rekahan tersebut terhasil daripada kenderaan muatan berat seperti lori balak, lori tanah, lori sampah, lori kelapa sawit. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, memang betul. Jalan tu dilalui memang selalu digunakan oleh kenderaan muatan berat. Okey, antara faktor berkaitan
dengan penutupan retak ialah tujuan utama penutupan retak ni adalah untuk mengelakkan kelembapan memasuki turupan jalan. Okey, tadi saya dah cakap crack sealing ni untuk elak daripada air masuk dalam jalan. Okey, ianya digunakan untuk menutup rekahan supaya dapat mengelakkan keretakan refleksi. Keretakan refleksi berpunca dari pergerakan antara lapisan asfalt dan konkrit jalan dan kelihatan seperti celah yang bergerigi. Maksudnya bila jalan tu dah merekah, so mungkin struktur jalan tu dia akan, tanah ni dia sebenarnya dia bergerak tapi kita tak sedar tak sedar. Sebab kalau kenderaan berat lalu, mungkin muatan tu dapat menyebabkan beban tu berlakunya pergerakan tanah. So bila berlakunya pergerakan tanah, tu yang jadi retak tu, seperti celah yang bergerigi. Okey. Ini untuk cadangan seterusnya. Apakah kebaikan melebarkan jalan? Okey, kebaikan melebarkan jalan adalah supaya jalan tersebut sesuai dilalui oleh kenderaan muatan berat dan kenderaan lainnya dengan selamat. Maksudnya bila jalan tu lebar, so kita bolehlah so kenderaan yang berat dia lalu sebelah kiri dan kenderaan kecil ringan boleh lalu sebelah kanan. So bila jalan tu lebar, so ada dua lane kan, ada dua lane senanglah untuk kenderaan ringan nak lalu. Kalau jalan tu sempit, dia jadi satu lane. Bila satu lane, kenderaan kecil ni nak motong payah. So dia dah perjalanan kita tak efisien lah. Okey. Yang kedua adalah dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey, ini betul sebab bila jalan tu makin lebar, so dia taklah sesak sebab dia ada banyak lane, so dia boleh memotong dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah memendekkan waktu perjalanan. Okey, memendekkan waktu perjalanan sebab bila jalan tu besar, so senanglah kita nak memotong, kita nak bawa jalan, kita nak bawa ke lane kanan dengan laju, tak ada masalah lah sebab jalan tu besar. Kalau jalan tu satu lane, kita susahlah nak control speed kan, kita nak maintain speed, nak pecut apa semua. Yang keempat adalah menyumbang kepada sektor ekonomi negara. Okey, menyumbang kepada sektor ekonomi negara ni sebab kita kena banyak cukai jalan kan. So dia salah satu penyumbang kepada sektor ekonomi negara lah. Okey, langkah kerja untuk pelebaran jalan. Okey, sebelum nak buat pelebaran jalan ni, pihak kontraktor atau pihak bekerja tu perlu memastikan nilai-nilai keselamatan diterapkan. Bagi contoh, bila kita nak buat pelebaran jalan, mesti akan ada salah satu pekerja yang akan mengawal lalu lintas. Okey, yang kedua, sebelum nak buat pelebaran jalan, pemasangan kun keselamatan perlulah diletakkan di kawasan-kawasan construction ataupun kawasan-kawasan yang kita nak buat pelebaran jalan tu lah, untuk untuk nak bagi tahu pemandu yang bahawa kat depan tu ada construction. Yang ketiga adalah pemasangan papan tanda amaran. Fungsi dia pun sama, adalah untuk memastikan pemandu tu alert dengan jalan yang dia akan guna. Yang keempat adalah pemasang padan plastik. Okey, pemasangan padan plastik ni untuk elakkan daripada kenderaan tu masuk kawasan situ lah. So bila ada padan plastik ni, pemandu akan tahu tak payah lalu kawasan ni. Kalau boleh guna juga penghadang konkrit. Padan konkrit lagi elok sebenarnya sebab dia kuat. Kalau padan plastik ni kalau kena langgak pun boleh rosak. Okey. Yang keempat, yang ni paling penting adalah menyediakan laluan alternatif ataupun lencongan kepada para pengguna jalan. Okey, benda ni sangat penting sebab mungkin jalan tu jalan utama dan jalan yang paling dekat untuk ke suatu destinasi. So, pihak-pihak pekerja ni boleh buat lencongan untuk lalu jalan tersebut, lencongan ke tepi ataupun dan sebagainya. So, ianya dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan jalan tersebut. Okey. Faktor yang berkaitan dengan pelebaran jalan. Okey, faktor yang berkaitan dengan perluasan jalan ialah penambahan kelebaran pada suatu jalan sempit. Okey, itu maksud dia bila maksud perluasan jalan itu adalah penambahan kelebaran pada suatu jalan sempit. Yang kedua ialah perluasan jalan dilakukan bagi memudahkan pemandu untuk memandu dalam keadaan selamat. Ya, betul. Bila jalan tu luas, so possibility nak berlaku kemalangan tu tak ada. Tapi bila luas, kita dapat alert dengan kawasan yang sekeliling. Macam highway boleh korang katakan selamat lah. Okey, yang ketiga adalah dapat menampung kapasiti pengguna jalan raya yang kian bertambah. Ya, jalan yang kami kaji itu sebenarnya pendudukan penempatan kat situ padat. Daripada Sungai Kop ada, daripada Sedim, daripada Taman Sepilai dan sebagainya, semuanya lalu kat jalan situ. Sebab jalan tersebut merupakan jalan utama untuk ke kawasan industri dan jalan itu juga digunakan oleh pelajar-pelajar politeknik. So,
Tengku Sultan Nabahiyah yang duduk belah Sungai Kok, dan pelajar attack yang nak pergi ke Mahang. Okey. Yang keempat adalah dapat memendekkan waktu perjalanan. Yang kelima, menjamin keselesaan pengguna jalan tersebut. Ya, bila jalan tersebut luas, so kita pemanduan kita lebih efisien kan. So lebih selesa lah untuk guna jalan tersebut. Okey, penyelenggaraan dan penambahbaikan lampu isyarat dan papan tanda. Kawasan persimpangan T menghala ke Batu Putih K166 itu kerap berlaku kemalangan jalan raya. Jadi, kami mengenal pasti masalah jalan raya di kawasan itu. Masalah yang didapati di kawasan tersebut ialah tiada kawalan, sikap pengguna jalan raya yang tidak mahu mengalah atau memberi laluan dan tiada papan tanda di kawasan itu. Untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di kawasan itu, perlulah memasang lampu isyarat dan papan tanda beri laluan di kawasan tersebut. Lampu isyarat harus dipasang di kawasan tersebut kerana pada waktu kemuncak kawasan tersebut akan sesak dan kenderaan jadi lampu isyarat akan membantu untuk mengurangkan kesesakan dan kemalangan yang akan berlaku. Seterusnya, tambahkan papan tanda amaran atau beri laluan di kawasan tersebut. Papan tanda beri laluan akan menyebabkan pengguna peka dan lebih berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut. Ia juga dapat mengurangkan kesesakan serta kemalangan yang terjadi akibat pengguna jalan raya yang suka melengahkan masa ketika keluar daripada simpang. Saya berharap agar pihak berkuasa menitik beratkan keselamatan pengguna jalan raya serta menambahbaikkan fasiliti di kawasan tersebut. Saya juga berharap idea yang saya kemukakan ini dapat mengurangkan kemalangan serta kesesakan lalu lintas ketika waktu kemuncak di kawasan tersebut. Cadangan penyelesaian untuk mengatasi masalah yang dinyatakan ialah bagi saya penetapan had laju dan penambahan papan tanda. Kawasan persimpangan tersebut iaitu Simpang 3 di kawasan Batu Putih sering berlaku kemalangan. Berdasarkan apa yang saya lihat, masalah kawasan tersebut ialah tidak mempunyai papan tanda had laju. Oleh sebab itu, banyak pemandu yang membawa kenderaan mereka dengan laju atau tanpa had. Kawasan itu kerap berlaku kemalangan kerana sikap pemandu yang tidak beri kerjasama. Jadi, untuk mengurangkan kemalangan di kawasan itu, perlu meletakkan papan tanda had laju. Papan tanda ini bertujuan agar para pemandu mematuhi had laju yang ditetapkan. Okey, dekat situ kawasan yang kami pilih ni kebanyakan kereta tidak memberi kerjasama dan memandu dengan laju di simpang tersebut. Dan hal ini akan menyebabkan berlakunya kemalangan di simpang 3 itu. Okey. Had laju ni dia terdapat dalam pelbagai nilai mengikut tempat. Apabila kita meletakkan papan tanda ini, diharapkan dapat mengurangkan kemalangan yang berlaku dan dekat situ kawasan tersebut pada bulan petang kawasan itu sangat sesak. Okey, bagi mengelakkan kemalangan jalan raya daripada berlaku, pengguna jalan raya perlu mematuhi papan tanda jalan raya. Papan tanda ini bertujuan agar pengguna jalan raya lebih berhati-hati semasa menggunakan jalan raya. Oleh itu, mematuhi peraturan jalan raya dan papan tanda yang disediakan di jalan raya amat berguna bagi mengurangkan peningkatan kemalangan maut. Pengguna jalan raya juga dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Kesimpulannya, keselamatan di atas jalan raya merupakan tanggungjawab pengguna jalan raya sendiri. Kecuaian mereka berpunca utama kemalangan berlaku dan hal ini tidak harus dibiarkan berterusan untuk menjamin keselamatan semua pihak. Okey, untuk task 4, dia minta secara individu cadangkan reka bentuk jalan baharu sebagai penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut, terutamanya dengan menggunakan teknik pengurusan lalu lintas. Okey, untuk cara mengatasi kemalangan jalan raya di situ adalah saya cadangkan dua benda, iaitu dengan adakan papan tanda kenderaan berat dilarang masuk dan adakan papan tanda dilarang memotong. Okey, untuk papan tanda kenderaan berat dilarang masuk, jalan ini sering berlaku kemalangan jalan raya kerana didapati jalan itu jalan yang padat dengan pengguna jalan raya. Banyak kenderaan berat yang keluar masuk dan tiada papan tanda. Oleh itu, cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah adakan papan tanda kenderaan berat dalam masuk. Kenderaan berat yang berada jalan yang sempit sangat berbahaya dan mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Oleh itu, salah satu caranya untuk mengurangkan kemalangan berlaku di jalan tersebut adalah dengan tidak membenarkan jalan tersebut dilalui oleh kenderaan berat.
So dengan adanya papan tanda kenderaan berat yang masuk, kenderaan berat tak akan masuk jalan tu. Sebab jalan tu kan jalan kecil dan lurus. So kenderaan tu sesuai untuk kenderaan ringan untuk masuk, sebab kenderaan ringan akan speed. So kalau kenderaan berat masuk, kenderaan berat akan bawa slow dan menyebabkan kenderaan ringan akan cuba untuk memotong kenderaan berat tersebut. Dia akan menyebabkan kenderaan ringan tu akan makan jalan arah bertentangan dan menyebabkan pertembungan. So wujudkan papan tanda kenderaan berat ni memang sesuai kat situ untuk memastikan kenderaan berat tidak masuk jalan tersebut. Okey, untuk papan tanda dilarang masuk, dilarang memotong, jalan ini juga sering terjadi kemalangan adalah suka memotong sesuka hati. Pengguna jalan raya sepatutnya berhati-hati ketika memotong, lebih-lebih lagi pengguna motosikal yang suka memotong dan membawanya dengan keadaan sangat laju. Apabila melihat kenderaan ataupun halangan di depan, menggunakan brek dan menyebabkan kenderaan di belakang tidak sempat untuk menekan brek dan melanggarnya. Oleh itu, papan tanda dilarang memotong dan papan tanda had laju amat sesuai dan perlu diadakan jalan ini. Okey, untuk mengatasi masalah kemalangan dekat jalan tersebut adalah mewujudkan papan tanda dilarang memotong. Sebab kenderaan ringan seperti motor ni suka memotong sesuka hati. So, kenderaan ringan macam motor ni, dia kalau nampak kenderaan yang lain bawa slow, dia akan potong. So, bila adanya dilarang memotong, pengguna motosikal akan lebih berhati. Okey, kesimpulan yang boleh saya rumuskan adalah kesimpulannya pengguna jalan raya harus berhati-hati ketika di jalan raya kerana jalan raya digunakan oleh semua orang. Jadi kita perlulah bawa kenderaan dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan agar kejadian yang tidak diingini berlaku. Dengan adanya papan tanda tersebut, saya berharap agar kemalangan yang sering terjadi akan berkurangan dan nyawa pengguna jalan raya akan selamat.